Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Seperti yang dijanjikan, ini adalah video penerangan terdeformatif untuk arahan yang ke-8 iaitu polysolid. Macam mana penggunaan polysolid ni dalam AutoCAD? Jom kita pergi ke AutoCAD. Let's go. Okey, kita pergi ke features yang ke-8 dalam 3D Primitive iaitu polysolid. Polysolid. Dia ada dekat sini, anda pergi dekat box ni, anda boleh pergi dekat bawah ni, dia ada nama dia polysolid. Anda boleh ambil dia. Kalau anda nak menggunakan arahan, dia tak ada short command untuk arahan polysolid ni, anda kena type full name dah. Jadi kalau anda nak pakai ribbon, anda boleh pergi dekat box ni, anda ambil polysolid. Okey, anda klik dia. So, saya akan menggunakan power plan ni untuk saya gunakan arahan polysolid. So sebelum tu saya akan ubah saya punya view dulu ke home view. Dia akan ubah kita punya profile ni kepada home view. So dia akan tukar macam ni lah perspektif dia. So saya menggunakan polysolid. Okey, sebelum kita buat apa-apa, polysolid ni dia sama macam polyline, tapi polyline dilukis dalam keadaan 2D profile lah, 2D profile maupun dengan sama juga dengan multiline tu. Multiline tu dia dalam 2D profile juga. So untuk polysolid ni sudah tentu kalau main dengan 3D dia ada figures width, dia ada height dengan length. So dekat sini sebelum saya buat apa-apa polysolid tu, saya akan setkan dulu polysolid saya tu. Saya setkan dia punya height dulu. First height, saya ambil H for height, saya enter. Height dia saya nak wall, saya nak buat wall ni, wall untuk 2D floor plan ni. Wall saya nak dalam ketinggian 4000, 4 meter. Enter. Lepas tu width dia, saya ambil W, enter. So width dia kalau anda ada figure, anda boleh masuk figure dia. Berapa width untuk ketebalan wall anda tu. Kalau anda nak menggunakan polysolid untuk buat wall lah. Kalau anda menggunakan polysolid untuk feature-feature ataupun part-part 3D part yang lain, anda boleh setkan dia punya width tu. So sekarang ni saya nak menggunakan floor plan ni untuk saya nak buat wall dia. Jadi wall untuk wall plan saya. So dekat sini width dia, kalau kata anda tak tahu, anda boleh saja klik point wall tu. Ni and klik. So dia akan set lah, dia akan beritahu dekat situ dia punya width dia adalah 127. So dekat sini saya nak jalan pula. Okey, saya nak kata apa, nak bangunkan wall ni, saya kena ambil satu reference saya lah, reference profile wall tu. So kalau kata saya nak masuk nak guna di dalam, saya kena setkan justify dia. So saya ambil J for justify. Okay, kalau anda ada grid line ni, anda boleh ambil center lah. So anda akan follow je grid line ni. Follow grid line ni. So kat sini kalau kata anda nak menggunakan, kalau grid line ni tak ada, anda terdelete ke apa, okay, so tak ada reference anda lah. So anda boleh menggunakan dua option, sama anda menggunakan left ataupun right. So sebelum saya pilih ataupun choose sama ada left ataupun right, saya kena tahu dekat mana saya nak menggunakan reference wall saya tu ataupun reference profile saya tu. So kalau kata saya nak menggunakan di dalam, so saya nak menggunakan dalam ni sebagai reference untuk saya bangunkan wall saya kena ambil, kalau anda tengok, kalau saya ambil reference dalam ni, so nak tentukan justify dia. Contohnya sekarang ni saya nak set di dalam. So di dalam saya nak kembangkan wall tu di bahagian mana. So kalau kata saya tengok, saya nak kembangkan di bawah. Di bawah tangan kanan saya bergerak. So justify dia anda kena ambil kanan. Contohnya kalau anda guna justify ni yang di luar ni, saya nak kembang ke dalam ataupun ke atas. So tangan kiri saya yang bergerak. So justify dia anda kena ambil kiri. Itu tips sikit lah. Okay. So sekarang ni saya nak pakai di dalam. So saya ambil justify dia adalah R for right. Dia akan kembang ke dalam sini. So lepas dah set semua tu, barulah anda boleh ambil reference profile anda tu. Saya klik je, nampak dia kembang, klik. So saya klik semua yang di dalam line tu.
Okay, sebab saya dah setkan dalam yang saya nak pakai. Saya klik, and then saya klik yang dalam profile ni. So saya klik dalam sini, klik, and then enter. Anda nampak dia akan bernampak dia punya solid tu. So anda nak tukar dia punya view dia tu, visualize tu, anda boleh pergi dekat sini, sebelah kiri, bawa cursor ke atas ni, bawa cursor ke atas ni, akan keluar line kuning tu, anda klik je, dia akan keluar box macam ni. Anda pilih lah anda nak visualize yang mana. So saya nak pakai realistic, so dia akan nampak wall dia akan naik macam tu. Okay, itu untuk di bahagian dalam, di bahagian bahagian dalam punya jalan. Kalau anda nak pakai di luar, contohnya saya pakai polysolid sekali lagi, saya nak pakai justify dia, J for justify. So saya pakai, kalau saya nak pakai luar ni, saya kembang dia ke dalam tangan kiri lah. So left, L for left, justify dia. So saya ambil reference profile saya di bahagian dalam, dia kecil sikit. Okay, saya set sekali lagi, H for height 4000, height dia 4000, enter. Okay, width dia 127. Okay, so dia punya J for justify, saya ambil left lah, L for left. So barulah saya boleh pakai reference di luar. So dia akan kembangkan di luar, dia kembang di luar, enter. So ni untuk leftnya. Okay, kalau kata untuk objek, kalau anda lihat di bawah tu ada satu lagi optional, iaitu objek. Okay, kalau anda nak menggunakan objek, profile anda ataupun profile ni perlulah bercantum. Bercantum dulu, baru anda boleh menggunakan objek. So saya klik yang ni, saya klik. So saya menggunakan arahan J for join, enter. So bila saya klik, nampak dia dah berjoinkan semua tu. Dah joinkan dia punya profile tu. So dekat sini pula, untuk kegunaan objek ni, dia punya justify itu dah berlainan lah. Dia tak sama macam kita tentukan single-single tadi. So, bila anda dah buatlah, dah cantum anda punya profile tu, so kita kena tetapkan dia punya justify pula lah. So saya ambil polysolid. So J for justify. Okay, macam mana kita nak tentukan justify dia? Saya tukar kepada top view. Okay, saya pusing sedikit. Okay, so sekarang ni reference saya ni, saya nak di bahagian dalam. So bila anda tengok di pandangan macam ni, kalau anda lihat dia nak kembang tu di sebelah mana, kanan ke kiri. Kalau anda nak ambil di bahagian dalam, anda nak kembangkan dia, kalau anda tengok kembangan dia di sebelah kiri. So justify dia anda kena ambil di bahagian kiri. So kalau anda nak guna di luar, anda bawa kerja keluar kan, so dia nak kembangkan di sebelah mana. Anda nak jalan di sebelah kiri, anda nak jalan di luar, ataupun width dia tu, kembangan dia tu di sebelah kanan. So justify dia akan jadi sebelah kanan. So dekat sini saya kena tukar J, sebab dia dah bertentangan dengan yang tadi lah, kalau anda nak menggunakan teknik objek. So justify kat sini, saya akan ambil right lah, sebab saya nak pakai di luar. So saya tukar ke home view. So lepas tu saya ambil O for object, enter. So saya klik ya objek yang dah bercantum tu, klik ya. So dia automatic akan naik. So dekat sini anda bolehlah buat dia punya polysolid tu. Kalau anda dah set dia punya polysolid tu, anda buatlah cantum-cantum dia, enter. Polysolid tu, klik, and then klik yang di bahagian dalam lah. Pusingkan sedikit dalam. Okay. Di sini, di sini. Okay. Yang ni, nanti yang ni. Okay. Sama juga yang ni. Okay, klik yang ni. Yang ni, klik yang ni. Okay. Mana lagi? Ini. Okay, and then klik. Enter. Nampak? So, kita tukar kita punya visualize. Tukar visualize saya ni kepada realistic. So kita punya wall dah naik dah. Nampak? So dia ada sikit gini.
Kita buat. Okay, so saya ambil polysolid, saya habiskan. Klik, and then klik sini, and then klik sini, enter. So, dia akan naik wall macam tu. Itu dipanggil polysolid. Mungkin polysolid ni ada kegunaan untuk part-part yang lain. Ini contoh kegunaan polysolid yang boleh kita guna. Kalau anda nak buat wall macam ni pun anda boleh menggunakan polysolid. Okay, itu sahaja daripada saya penerangan mengenai polysolid. Semoga adalah sedikit manfaat ilmu daripada video ni untuk anda yang menonton. Jadi sekiranya macam biasa, sekiranya anda ada apa-apa pertanyaan, soalan dan komentar, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi kita jumpa lagi pada video tutorial yang lain. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum. Bye bye.